Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Tolong respon audio dan video okey ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar Jasida Ahmad, Wahidah Ida, Nuria Hassan, Faridah Muhammad Nur, Fatihah Razali, Hatijah Abdullah, Rehan Hamid, Nur Hayatingah, Farliza Ahmad Akhir, Hafsah Aziz, Sherry Anson, Cahaya Ma'arif, Nurliza Ismail, Kuzurinaku Ahmad Suryati Ali. Alhamdulillah okey. Nur Aini Ahmad, kaifa hal? Alhamdulillah clear. Terima kasih Fatihah Razali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asyah Atan, Siti Ajah, Hilmiyatun, Rozita Mansur, Ji binti M. Apa khabar orang Singapura? Ibu Comel, Zuraida Sidik, Ayah Gaus, Najib Niza, Zahra Alias, Arfah Muhammad Makinuddin Nur, subhanallah, Sabiah Ahmad, Zuraida Sidik. Suara tak dengar. Asyah Atan, suara tak dengar. Nora Kartini Rosli, Siti Roziah Osman, Nur Aslinda Hanafi, Zaliha Zainal, Ezma Kamaruzaman. Dari Kulim pun dengar. Tadi siapa kata tak dengar suara? Cik Yurni, Saadah Abdullah, Kefli Zul, Ora Surya, Fatimah Ahmad, Nur Syuhaibah Osman, Halimah Ayub. Alhamdulillah. Baik, sama-sama kita buka kitab La Tahzan. Muka surat berapa ya? Kefli Zul ni ada kitab tak? Cuba tengok muka surat berapa. Ni orang-orang lama join dah ni. Kita dah lebih 40 bab. Hari ni tahniah semua yang istiqamah. Wah, Rosmawar from Keningau, Sabah. Apa khabar bah? Okey, alhamdulillah. Ani Hussein from Singapore. Jelas tak suara? Alhamdulillah, syukur. Baik. Alhamdulillah. Semua yang ada kitab tolong buka muka surat. Sebut muka surat tu, kitab saya kitab lama. Kitab saya 96. Mungkin kitab anda dah 100 kot, 100 lebih kot. Okay, jadi kita tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Muka surat berapa kawan-kawan kita yang ada kitab, tolong share sekejap. Okey, bab 41 hari ini. Azi Ruzi Adnan, orang Sarawak kitab. Okey, alhamdulillah. Cikgu Suzi ni peminat TV Al-Hijrah ni. Apa khabar Suzi Isnin? Ini Syah Kardiman, agak ada kitab kan? Tengok muka surat berapa? Cahaya muka surat berapa hari ni? Kesian kawan-kawan kita yang tercari-cari. Tapi anda tengok je tajuk. Terima kasih Halimah Ayub. Kitab baru kan? Kitab baru muka surat 102. Okay. Are you ready? Terima kasih Tuan Kamarul Zaman, Muhammad Khamin. Terima kasih Roshana Shana, Nurul Nabila, Zuraida Sidik. Okey, bab 41 bertajuk Jangan bersedih. Setiap sesuatu telah ada qada dan qadarnya. Sahabat-sahabat, kalau kita tengok pada indeks kan, bermula daripada bab 41 ni. Cuba anda tengok, bermula daripada bab 40 semalam kita belajar, sampailah kepada bab yang ke Allahumma salli ala Muhammad. Sampailah kepada bab 63, bahkan bersambung lagi. Semua tajuknya jangan bersedih, jangan bersedih, jangan bersedih. Subhanallah, makin teruja saya. Masya Allah. Jangan bersedih, bab 41. Jangan bersedih, setiap sesuatu telah ada qada dan qadarnya. Sebab itulah Dr. Aida Al-Qarni memilih tajuk kitab ini adalah La Tahzan, jangan bersedih. Sebagai penulis buku ataupun sebagai pembikin filem, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan ustazah lah pembikin filem tu. Tapi kita nak beritahu sahabat-sahabat dirahmati Allah,
Nak memilih tajuk tu jauh lebih sukar daripada nak menulis isi yang setebal ini. Kebiasaan seorang penulis. Sebab tajuk tu kita nak yang dekat dengan masyarakat. Dekat dengan pembaca. Jadi kalau dipilih tajuk La Tahzan, tak pelik lah ya. Kita tengok bab 41 ni jangan bersedih, 42, 43 ilal akhir nanti banyaknya perkataan jangan bersedih. Okey. Jadi makin banyak kita jumpa kalimah jangan bersedih, insya-Allah makin gembiralah hati kita. Bukan kita gembira dengan kesedihan tersebut, bukan. Okey. Layak sangat berhak untuk kita menitiskan air mata. Air mata anugerah Allah. Emosi rasa sedih itu pun juga anugerah Allah. Tapi kita dapat mengawalnya, insya-Allah. Percayalah sahabat-sahabat. Maka keyakinan ini jom kita mulakan sempena Merdeka Day. Merdekakan jiwa kita, bukan daripada penjajah macam dulu-dulu, tapi daripada hasutan iblis yang sentiasa nak tengok kita tergelincir daripada Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Daripada belenggu nafsu kita sendiri. Syaitan membelenggu nafsu, menghasut kita kan. Sahabat-sahabat kita tak nak macam tu. Okay? Jadi kita mulakan dengan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Special hari ni La Tahzan start dengan suratul Fatihah sempena hari merdeka. Sebenarnya saya dah ada kuliah dah sebelum ni sahabat. Kita syak tepat insya-Allah untuk La Tahzan. Kita habiskan bab yang ke-41 hari ni insya-Allah. Apakah itu? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan bersedih setiap sesuatu telah ada qada dan qadarnya. Bersama Ustazah Zai paling saya syok bila dalam bab itu ada banyak menceritakan ayat Quran dan hadis. Sebab apa? Sebab kita tak akan tergelincir kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kita hanya berpandukan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu itu ada dan akan terjadi sesuai dengan ketentuan qada dan qadar. Macam pernah ku dengar qada dan qadar ni, tapi di mana ya? Di rukun iman. Okey, semua kita beriman kepada qada dan qadar. Ini merupakan keyakinan orang-orang Islam dan para pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Tiada sesuatu pun yang terjadi di dalam alam ini kecuali dengan sepengetahuan Allah. Sepengetahuan Allah. Tidak akan berlaku sesuatu perkara sebesar-besar atau sekecil-kecil perkara tanpa izinnya Allah. Semua yang berlaku adalah izin dan ketentuan Allah. Cuba jujur sahabat-sahabat para penonton. Kita yakin sungguh tak ni? Takkan berlaku kita tersepak batu kerikil pagi tadi masa nak sidai kain depan pintu rumah ada ke batu kerikil. Kita terpotong sikit jari menitis darah masa kita potong bawang nak buat nasi goreng pagi tadi. Contoh kan, apa sahajalah sahabat-sahabat. Tidak akan berlaku tanpa izinnya Allah. Masya Allah. Kalau ini kita patri betul-betul di hati, itu dah point untuk dapat jiwa yang tenang. Kita tak mudah untuk salahkan. Ni sebab ada gunung belakang rumah lah, rumahku kena gempa bumi. Ni sebab sekian-sekian. Tak, bukan. Sebab qada dan qadar, kehendak Allah. Baik, buktinya apa? Surah Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab, yakni dah tercatat di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya.
Allahu Akbar. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bila kita dah berada dalam perut mak kita dah berjanji, bersaksi, bala syahidna, kita mengakui bahawa Allah tu Tuhan kita. Kita lahir ke atas muka bumi ini telah siap. Apa yang telah siap? Jodoh kita bila, rezeki kita banyak mana, semua telah diatur oleh Allah, tercatat di Lauh Mahfuz. Ini ayat ini menjadikan keyakinan pada kita. Kalau tak nak dengar cakap Allah, nak dengar cakap siapa lagi? Sebab Quran adalah kalamullah, terpamer, tercatat dalam Al-Hadid 22. Semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Cik jawab sendiri untuk diri, yakin sungguh-sungguh tak ni? Allah, orang yakin ni sudah tidak ada. Ya ke? Ya ke? Tak ada dah semua tu. Okey. Kemudian Suratul Baqarah ayat 155. Surah Al-Qamar dulu. Al-Qamar 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Allah yang kata, kami menciptakan segala sesuatu mengikut qadarnya, ketentuan, ketetapan, ukuran, kelayakan. Kenapa cikgu kita letakkan orang yang periksa nombor 1 hingga nombor 40 tahun depan naik kelas A? Kan? Orang yang nombor peperiksaan keseluruhan dalam tingkatan nombor 41 hingga 80 pergi masuk kelas B. Kenapa sahabat-sahabat? Kan kenapa macam tu? Saya ingat masa saya form 3 dulu, form 1 sampai form 3 saya di sebuah sekolah ni. Dia pelik sikit. Kami pun macam susah nak set minda kami masa tu. Peliknya apa? Siapa yang budak pandai duduk kelas C. Satu tingkatan masa tu ada 3 kelas. Sekolah tu kecil je. Ada 3 kelas. Siapa budak pandai masuk kelas C. Kelas B is kelas B lah. Tapi kelas paling corot tu, yang result paling corot tu duduk kelas A. So kami yang duduk kelas C ni memang memberontak lah. Apalah buat undang-undang macam ni, pelik sungguh. Kan? Pelik sungguh, tak pernah dibuat orang. Kelas pandai duduk kelas C. So kami yang duduk kelas C ni konon-kononnya Ustazah tumpang kelas C tu lah. Bukan nak cakap kelas pandai ke apa. Sekolah dulu tak pandai pun sahabat-sahabat. Tapi kami yang duduk kelas C ni memang hantar memorandum. Tu nak sebut pun tersyasyu-syasyu lah. Okay, marahlah jumpa dengan guru-guru. Ingat lagi kawan Ustazah masa tu, Masya Allah kan. Nak marah sebab apa sahabat-sahabat? Malu nak tulis dekat buku tulis ni. Tu sifat manusia. Daripada kecil-kecil dah ada otak macam tu dah. Malu nak tulis Muzayyanah Abdullah kelas 3C. Malulah. Nanti kalau bawa balik buku tu tertinggal kat mana-mana. Budak ni kelas C. Mesti orang nampak kelas corot macam tu kan. Rupa-rupanya cikgu sebagai penguasa di sekolah pada masa itu. Kan penjatuh hukum, penetap keputusan. Tahun tu dia sahaja nak cabar budak-budak yang tak pandai ni, syok ke syok duduk kelas A. Syok ke syok macam tu. Lepas tu tahun tu memang guru besar dia macam buat gila sikit lah kan. Arwah dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia buat siapa budak-budak nakal yang selalu buat hal kat sekolah jadi pengawas. So pengawal-pengawal sekolah yang dulu-dulu ni direhatkan bagi jawatan lain. Pengawas sekolah bagi budak-budak degil ni mungkin ada cikgu-cikgu kan. Jangan duk buat macam ni lah kat sekolah kan, kena reject pula sahabat-sahabat. Tapi syok juga kelainan tu. Kami ingat lagi satu tahun tu guru besar dia buat pengumuman, dia nak pengawas-pengawas ni turun tahta, jaga library, jaga kantin. Tapi yang pengawas sekolah adalah budak-budak nakal kat sekolah. Anda tahu apa jadi? Sangat pelik dan ajaib. Jadi satu bahan cerita di daerah tu pada ketika itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, budak-budak yang jadi pengawas ni tiba-tiba pula jadi baik. Kan sebab apa jadi baik? Sebab mereka yang nak jaga kelas jangan bising. Mereka yang nak ambil budak-budak punting sekolah lambat masuk kelas semua kan. Jadi taklah semua, tapi sebahagian besar daripada budak-budak nakal yang dilantik jadi pengawas tu tiba-tiba jadi baik. Mereka yang selalu datang lambat tiba-tiba datang awal. Sebab sebelum cikgu denda satu kelas, cikgu denda pengawasnya dulu. Sebelum cikgu denda pasal apa dia tu masuk kelas lambat, cikgu cari pengawasnya dulu, tak buat kerja ke? Macam tu. Jadi kita pun mula berlapang dada. Okey, cikgu sebagai pentadbir, sebagai penguasa,
ada hak untuk letak kelas C, kelas yang paling pandai, kelas A, kelas yang paling corot. So tahun itu pengawas sekolah daripada budak-budak nakal. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita hari ini kalau kita menerima sakit tekak. Kalau kita menerima, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah tu adalah Tuhan kita. Bahasa mudah kita nak cakap, suka-sukanya Allah lah nak bagi kita ni macam mana pun. Okey, suka-sukanya Allah lah, sebab kita ni dikuasai oleh Allah. Allah dah tahu dah apa yang bagus, apa yang tak bagus bagi kita. Jadi ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kan Syarifah Nurul? Tapi tak berpanjangan lah benda tu. So far masa dia buat tu alhamdulillah nampak perubahan sikit. Tapi sebab benda yang pelik daripada yang pelik kan, tahun depannya kembali seperti biasa balik. Sahabat-sahabat, sebab ada ramai guru tak bersetuju macam itulah. Tapi apa pun yang kita buat biasanya ada baik ada buruknya kan. Okey, kemudian suratul Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ni sampai saya rasa rakan-rakan yang istiqamah dengan majlis ilmu dah hafal dah ayat ni. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit al-khawf, rasa takut, al-ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kan kita kehilangan jiwa orang-orang yang kita sayang, was samarat, dan buah-buahan ni ibarat sekarang ni yang ada bisnes, yang ada pekerjaan, sahabat-sahabat kehilangan serta merta dalam pandemik ini, contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, dan berikanlah berita gembira setelah Allah bagi tahu biasa je Allah ni akan uji daripada pelbagai sudut. Allah jamin satu word yang sangat magic bagi orang-orang yang bertadabbur akan ayat-ayat Allah. Saya nak bagi ayat ni kepada anda. Apa dia? Cuba sebut wa basyiris sabirin. Sebut wa basyiris sabirin. Hafalkan kalimah ni, wa basyiris sabirin. Maksudnya berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau dalam bahasa Arab ni wa basyiris sabirin, kabarkan, beritakan kegembiraan kepada siapa nak bagi berita gembira ni? As-sabirin, golongan orang-orang yang sabar. Jadi sahabat-sahabat, setelah Allah kata biasa je dalam hidup ni kita kadang rasa takut, boleh ke ustazah, takut, rasa lapar, rasa kurang harta benda, rasa kehilangan orang tersayang, kemudian bisnes hilang, perniagaan kita rugi, macam-macam lah kan. Semua tu bila kita bersabar ke atasnya, Allah jamin wa basyiris sabirin, beritakan kegembiraan kepada orang-orang yang sabar. Jadi sahabat-sahabat, bila kita rasa down, Ustazah Zai pernah tak rasa down? Mengajarlah tahzan ni mesti tak pernah kan? Bohong tak pernah rasa down kan sahabat-sahabat? Bohong tak pernah rasa hilang sabar. Tapi cara kita mengawal emosi tu, antara tips Ustazah Zai bila kita rasa macam hilang sabar sekejap tu, kita terus wa basyiris sabirin. Walaupun wa basyiris sabirin tu sambil ketak gigi kan, wabasyiris sabirin. Nanti kan kita ulang wabasyiris sabirin, lepas solat wabasyiris sabirin. Aku yakin dengan kata-kata engkau ya Allah akan jatuh air mata yang mampu memujuk hati kita sendiri. Kan, kenapa aku tak boleh sabar? Kan Allah yang suruh aku sabar. Kerana dengan sabar aku ni Allah janji untuk berikan berita gembira. Dan janjinya Allah kalau tak dilaksanakan bukan kerana Allah zalim di dunia ini, tapi penangguhan atau digantikan dengan hadiah-hadiah berbentuk lain, rezeki-rezeki lain daripada Allah, Allah pasti akan tunaikannya di akhirat. Allah tangguh kat dunia ni sebab apa? Allah nak gandakan lagi sabar kita. Nak sabar sampai bila? Sampai mati. Lepas mati, masuk je dalam liang tu, orang lain duk rasa sempit, orang lain duk rasa panas, orang lain dia azab. Tapi kamu dah mula mendapat kegembiraan. Kenapa gembira sahabat-sahabat?
kerana berkat sabarmu ketika di dunia dulu. Jadi kalimah pendek wabasyiris sabirin mengenangkan seolah-olah kita seorang anak kecil yang sedang mengamuk-ngamuk. Abang kita, kakak kita usik kacau ambil barang kita kan. Kita nak ngadu kat siapa? Ibu, tengoklah kakak tu, tengoklah abang tu. Alah, syok jadi budak kecil kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah mengadu dekat mak. Mak nak keluar rumah kita berheret tarik-tarik baju mak, nak ikut, nak ngending-ngending, nak manja-manja dengan mak. Cuba rasakan Allah tak boleh disamakan dengan baiknya ibu kita dengan siapa pun. Allah maha baik. Tapi ayat-ayat macam ni anda terasa Allah sedang, tak apa, ibu pergi work sekejap je, nanti balik kerja ibu belikan adik mainan kan macam tu kadang-kadang. Kenapa kita janji senyum seorang-seorang, biar abang kacau, nanti ibu balik daripada kerja, ibu belikan adik mainan, oleh-oleh, biar kakak dengan abang tak dapat. Kita rasa dipujuk oleh mak kita. Ayat macam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak apalah engkau uji aku dengan al-khawf, dengan naqs minal amwal, dengan al-ju', dengan anfus, dengan thamarat. Kau uji aku dengan macam-macam lepas satu-satu ya Allah. Engkau anugerahkan, kau bantu aku untuk sabar ya Allah. Kerana bagimu, engkau akan gembirakan aku dengan sabarnya aku hari ini. Subhanallah. Jadi orang beriman yang faham Quran, yang tadabbur Quran, dia punya takabur ni. Kenapa Allah asyik uji aku ni? Ini orang takabur. Kenapa? Kalau kita kata ke Allah, why me? Kemain lagi tanya ke Allah. Nanti Allah kata, why not? Engkau tu hamba, aku ni Tuhan. Jadi suka hati akulah nak membagaimanakan, sebab aku tahu posisi mana yang sesuai untuk engkau. Kenapa kadang-kadang bos kita main tukar je kita? Kan nanti bila dah lepas tahun, kita pula, makasih bos, rupanya saya dah makin nampak dah kenapa bos tukarkan saya kat tempat tu. Yelah, aku yang jaga engkau tu bawah hak aku tahulah sepatutnya engkau kat mana yang sesuai. Masya Allah, Allah maha baik. Betul Zanisha, Allah maha baik. Kita je yang tak tahu. Jadi tolong jadikan kalimah wabasyiris sabirin ni sebagai salah satu koleksi kita untuk memujuk diri kita sendiri. Simple kan ayat ni, wabasyiris sabirin. Dan bila kita baca ayat ni, Allah pasti Allah sedang berjanji untuk memberi kegembiraan kepada aku. Kita menjadi orang yang sanggup tunggu. Sampai bila? Sampai mati. Sebab kita yakin kalau kita tak dapat gembira tu kat dunia, Allah pasti akan gembirakan kita di akhirat. Syaratnya kita ikhlas dalam sabar tu. Masya Allah sahabat-sahabat, inilah senjata. Tak perlu kita pakai pendinding rumah, tembok tebal tembok dengan jeriji yang begitu dah macam penjara pula. Kenapa nak mendinding diri? Tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa meninggal? Sahabat saya Zaliha Umar. Allah, semoga Allah letakkan beliau bersama para salihat insya-Allah. Okay, kita doakan sahabat kepada kawan kita ni baru saja meninggal dunia. Baik. Boleh kata hari-hari kan bila kita belajar la tahzan ni, sahabat-sahabat kita dengar berita sedih. Jadi sangat sesuai lah kita berada dalam circle yang begini sahabat-sahabat. Bukan Ustazah Hazai tu kan pujuknya. Ustazah Hazai pun sedang merasa dipujuk oleh kitab ini. Jadi kita nak ambil pesanan-pesanan, pujuk rayu daripada Allah untuk kita. Tu suratul Baqarah 155. Kita tengok lagi, habis dah 3-4 ayat kita baca ayat Quran. Now kita tengok hadis Nabi. Quran kata-kata siapa? Kata-kata Allah. Hadis Nabi SAW, kata-kata Nabi SAW. Ini pun para asatizah kita selalu sebut. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'minina asabathu sarra'u fashakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u fasabara fakana khairan lah. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tengok sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Ini biasa kita dengar kan. Ajaban, sungguh takjub Rasulullah kepada orang yang beriman. Semua urusannya mengandungi kebajikan baginya. Orang mukmin ni dia dapat apa pun dia akan rasa itulah baik untuknya. Macam para penonton La Tahzan dah rasa macam tu. Saya ni Ustazah dapat apa pun, waktu berdiri pun saya bersyukur, waktu duduk pun saya bersyukur. Saya terima je. Sebab saya tahu semua benda tu adalah dari Allah. Maka yang dari Allah, ingat, yang dari Allah tak ada yang tak baik. Yang dari Allah semuanya baik.
yang dari Allah semuanya baik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya mengandungi kebaikan baginya, dan hal ini tidak berlaku bagi seorang pun kecuali orang mukmin. Jika mendapat kegembiraan, ia bersyukur, maka ini baik baginya. Dan jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka ini pun baik baginya. So dia dapat nikmat pun dia rasa itu baik, membuatkan dia bersyukur. Dia dapat musibah pun dia rasa itu adalah perancangan baiknya Allah untuk menatijahkan sesuatu yang baik, maka dia bersabar atas musibah itu. Kalau kita dah capai level ini sahabat-sahabat, andalah orang beriman. Kita ni Muslim, tapi belum tentu lagi kita balik kepada Allah, bertukar daripada Muslim kepada mukmin. Belum tentu lagi. So Allah nak angkat darjat kita daripada Muslim yang biasa-biasa kepada mukmin yang sangat dicintai Allah melalui ujian. Pelbagai bentuk ujian. Lepas satu, sahabat. Subhanallah. Apa lagi hadis Nabi SAW? Idza sa'alta fa'as'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak mendapatkan pahala sabar pada saat sebab biasanya kita terus tersentak. Ya, Muna Muhammad, Masya Allah, Muna Muhammad ni sahabat saya, kan? Kita jumpa di Johor dulu sekali, kan? Muna Muhammad, Masya Allah, seorang ibu muda yang diuji oleh Allah, dijemput pulang suaminya ke rahmatullah. Sekarang sedang membesarkan anak-anaknya. Masya Allah, selamat berkenalan dengan Muna Muhammad. Masya Allah, macam mana sebab kita jumpa kalimah sabrun jamil dalam Quran. Bila kita rujuk tafsir, apakah sabrun jamil? Sabar yang indah ni. Sabar yang ketika mendapat hentakan pertama tu nak sabar. Tapi Muna Muhammad minta maaf, saya bagi contoh Muna Muhammad kematian suami dulunya, kan. Bohonglah kita tidak ada sedih. Bohonglah kita tak ada rasa takut nak mendepani masa depan. Bohong tak ada. Jadi Ustazah, adakah dengan keadaan hentakan pertama tu saya nak sabar, saya nak terus reda? Hentakan pertama tu memang sukar, sahabat-sahabat. Dan bukan sabar tu bermaksud, minta maaf ya Muna Muhammad, Ustazah bagi contoh, maksudnya takkanlah ketika kita mendengar kematian suami kita, kita nak seronok-seronok pula. Okey, adakah itu sabar maksudnya Ustazah? Suami awak meninggal, awak tak tahu ke? Ni doktor telefon bagi tahu ni suami awak meninggal. Lepas tu okeylah, alhamdulillah meninggal, tak apa Ada macam tu? Tak ada. Walau macam mana dia bergaduh dengan suami dia pun, sahabat-sahabat, kita takkan jumpa orang macam tu. Paling kurang dia akan sedih, nangis dulu, Allah kenapalah mati, walaupun abang mulut laser, suka panah badan sebagainya, anak kita 4 orang ni, benih abang, macam tu kita bercakap, kan, nangis-nangis juga. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tidak melampau-lampau dalam sedih sepertinya sedihnya orang jahiliyah yang menarik-narik rambut, menampak-nampak muka, hantuk-hantuk kepala kat dinding. Kenapa mati? Bawalah saya bersama, anak kita kecil-kecil lagi abang, contoh, kan. Itu orang yang tidak sabar. Jadi dalam sedihnya kita, air mata jatuh juga, kita pandang wajah anak-anak kita juga, kita memandang Allah lebih luas, rahmat Allah berbanding musibah yang sedang kita lalui hari ini. Yang kita baru dapat ni sahabat. Terus bagi tahu hati, ya Allah, aku kena kuat, aku kena tenang, aku kena uruskan jenazah dalam rumah sekarang ni. Apa yang aku nak jawab depan anak-anak? Anak-anak mesti duk mengending kat kita, mati ke ayah? Ibu kenapa? Ayah kita kenapa bukan ayah orang lain? Kalau kita tak sabar masa tu dengan anak-anak, sekali kita lempang masa tu. Kamu tahu tak ibu pun tengah sedih. Ibu mana nak tahu? Siapa suruh Allah tu matikan ayah? Contoh kita tak nak jadi manusia macam tu. Jadi sahabat-sahabat memang sedang bersedih, tapi hentakan pertama tu tak tunggu berbulan, tak tunggu bertahun. Kita dah mengamuk-ngamuk, dah marah-marah kenapa Allah ambil dia. Baru lepas 3 tahun kita kata saya redha Ustazah. Tak sahabat. Pada saat itu
Orang datang, kita ingat lagi cerita kematian almarhum Ustaz Asri Ibrahim, penyanyi Rabbani kan. Kan kumpulan Rabbani ramai kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, lepas daripada mengunjungi jenazah, menguruskan jenazah, apa antara kekaguman mereka kepada isteri arwah? Kan tak menangis pun, boleh senyum masa uruskan, bukan senyum pada jenazah ni, tapi orang datang sorry, dia boleh sembang elok, boleh terima, redha dengan pemergian suami tu. Dan pada ketika itu ustazah dan sahabat-sahabat sebut, Allah kuatnya dia ni. Tapi bohong dia tak sedih. Bohong nanti lepas jenazah diangkat, bohong lepas seminggu, 2 minggu, sebulan dia tak jatuh air mata. Dia kuat masa tu sebab dia sedang berperang dengan diri dia sendiri. Aku tak boleh ubah ya Allah, aku tak boleh hidupkan balik ya Allah, ini kehendak Engkau ya Allah, kuatkan aku. Kena kuatlah. Sebab dia sekarang ni yang kena uruskan, nak panggil siapa minta tolong uruskan surat mati, siapa gali kubur, siapa yang nak hubungi orang tu orang ni, dia kena kuat. Kalau dengan dia pitam sekali, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan dia orang tanya apa pun tak boleh nak jawab, duk kerja menangis kan. Lepas tu setiap kali orang datang tepuk-tepuk orang tu, napa suami saya mati, napa suami saya mati. Itu bukan orang yang redha. Okey, sahabat-sahabat kena faham, hentakan pertama tu itulah sabar yang indah. Bila pertama kali kita mendapat ujian tu, kita memang mungkin genggam tangan, ni kenapa aku? Tapi pandang Allah dulu. Allah ada perancangan yang baik untuk kita. Ini yang kita nak sebut sungguh-sungguh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bonda Datin Aisyah baru masuk ke 102 tak silap, 103 okey, baik. Baik, sekarang kita nak pergi kepada hadis Nabi. Tadi saya terbaca soalan. Bila terbaca soalan tu, memanglah sahabat-sahabat dirahmati Allah, boleh teringat nama Ustaz Sabran Jamil pula masing-masing ni. Itulah bila kita dengar nama-nama tu kan, kita pandang, oh ni dulu ayah dia mesti orang alim ni, duk bubuh nama hebat ni kan, macam tu. Sebab tu pemberian nama tu sangat penting sahabat-sahabat. Baik, bila kamu hendak meminta, mintalah kepada Allah. Bila kamu hendak meminta, betul ke tadi saya baca habis ke tadi saya bahas ni, maka ini pun baik baginya. Semoga menjawab soalan Mona Muhammad tadi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul, Nur Aini Abdul Rahman, subhanallah. Bila kamu hendak meminta, mintalah kepada Allah. Bila kamu hendak meminta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini hadis ni saya dah baca tadi kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca dah, terjemahan dia belum baca. Okey, ketahuilah sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk mendatangkan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak dapat melakukannya kecuali jika Allah telah menetapkan untukmu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam mana pun orang plan untuk beri kebaikan manfaat kepada kita, tetapi kalau Allah tak tetapkan manfaat itu untukmu, kamu takkan dapat. Contoh, kita berialah aim satu benda, kita nak benda tu, kita nak sangat benda tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Allah, bagilah aku dapat 10 ASPM ni supaya aku dapat ambil bidang ni dekat universiti sekian. Kan banyak kita bercita-cita macam tu. Kita usaha sungguh-sungguh. Dah usaha sungguh-sungguh ni pahala dah. Tiba-tiba dapat keputusan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak dapat. Okey, macam juga kita aim nak dapat kerja apa. Tiba-tiba orang yang kita rasa macam tak patut je dia pula yang dapat. Kenapa bukan kita? Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul, Allah, ayat-ayat Quran tadi yang kita baca, Rasul, hadis Nabi yang Nabi tak bercakap dengan nafsunya, bercakap dengan wahyu. Subhanallah. Harus hati-hati. Tak apa, kita baru je start ni juga. Okey, jadi kita nak sebutkan apa? Kalau dah memang Allah tetapkan itu rezeki dia, macam mana pun kita nak cantas, kita takkan dapat. Gunalah bomoh Siam, bomoh Hindu, bomoh segala, minta maaf sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak jatuhkan orang dari tahta. Mungkin dia boleh jatuh. Nak buat onar kepada perniagaan orang. Wah, dia tu jual apa? Jual roti jala warna-warni, bentuk bunga ros. Contoh kan. Kenapa laku sangat ni? Aku nak campakkan satu benda kat rumah dia, sihir, supaya roti jala dia tak laku, contoh. Dia boleh berpindah rumah. Semangat dia tu buat bisnes tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, menyebabkan saya terbaca mesej-mesej panjang ni, rasa nak baca juga. Amir Zaki, semua mohon doakan ibu bapa adik saya
Masya Allah, hari tu pun saya terbaca Amir Zaki ni punya minta rayuan daripada kita, doa sahabat-sahabat. Bila kita dengar ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seolah-olahnya macam Amir Zaki sedang sangat bersedih dengan keluarga terapatnya beberapa orang positif COVID. Percayalah, pun Amir Zaki, kalau anda didatangi oleh saudara mara, saudara-saudara lain, dah kenapa mak kau kena, adik kau kena tu, keluar rumah tak patut SOP ke? Mesti menambah sakitnya Amir Zaki. Sebab semua orang sekarang ni sedang patuh SOP, sedang tak mahu dijangkiti COVID. Kita sedang bersungguh-sungguh ke arah tu semua. Percayalah. So mulut kita jangan tidak beradab dengan kenapa kena? Tak tahu ke Allah yang pilih dia? Allah yang pilih dia. Jadi, wahai Amir Zaki, terima yang mak kita kena, yang adik kita kena tu pilihan Allah. Kepada Allah kita berserah. InsyaAllah dalam senarai sembuh yang semakin banyak, kita duk tengok angka baru, kes baru pun insyaAllah makin turun. Semoga amin. Tapi kes baru mengatasi, kes sembuh mengatasi kes baru. Sepatutnya kita happy bila tengok, kes sembuh ni ramai, syukur, ramai orang gembira. Keluarga dia balik, semoga tidak kena long COVID, kesan-kesan daripada sakit COVID tu, sahabat-sahabat. Yang baru kena ni, kita doakan. Di angka-angka sembuh tu, insya-Allah mak saya, insya-Allah adik saya, insya-Allah. Terus semangat dalam munajat doa. Pada masa sama, orang beriman siap sedia. Siap sedia. Apa yang Allah tetapkan pada aku, sahabat-sahabat dirahmati Allah, aku tak boleh tarik. Aku tak boleh tukar dengan yang lain kecuali Allah berkehendak. Hafal, ingat betul-betul hadis ni. Sebarkan dalam family group Amir Zaki. Okey, hadis ni saya baca sekali lagi. Bila kamu hendak meminta, mintalah kepada Allah. Sekarang sahabat kita minta tolong, kita doakan. Maka kita sebagai saudara-saudara Islam, sedihnya Amir Zaki, kita merasa sedih sama. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, rupanya Muna Muhammad bersahabat dengan isteri kepada almarhum Ustaz Asri Ibrahim. Kan dapat semangat tu. That's why bila kita diuji, jangan kita duduk seorang-seorang. Kitab La Tahzan tak mengajar kita untuk menyendiri, untuk mengurung diri. Akhirnya yang datang dekat pada kita nu ada makhluk lain yang duk cemburu dengan kita, yang nak suruh kita masuk neraka. Na'udzubillah. Apa punca orang masuk neraka? Putus asa. Punca utama orang masuk neraka yang paling ramai putus asa. Na'udzubillah, sekarang baru setahun lebih pandemik, dah ada orang Islam pun bunuh diri. Semoga bukan kita, bukan keturunan kita, sahabat. So peranan kita, Ustazah Zai mulakan kitab La Tahzan di page Ustazah Muzayyanah. Wallahi tak ada niat lain. Saya tak boleh mendakap seorang demi seorang. Saya tak boleh pergi menasihat seorang demi seorang. Tapi adanya page Ustazah Muzayyanah, kita sama-sama belajar dari kitab La Tahzan. Kita sama-sama mencari kekuatan. Anda jangan harap BFF anda hari-hari telefon kau okey ke, jangan. Tak ada siapa nak sayang diri kita, sahabat-sahabat, kecuali kita kena bersungguh-sungguh sayang akan diri kita. Kita kena sayang dengan diri kita. Ya Allah, aku sedang diuji macam ni. Aku nak bangkit dengan cara macam mana? Cari jalan. Sudah pasti jalan terbaik adalah Quran dan Sunnah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jangan berputus asa. Hadis ni sebut, mintalah pertolongan kepada Allah. Salah ke Ustazah? Saya tadi kawan kita minta tolong doa daripada... Tak salah. Ini salah satu usaha kita. Sebab tu kalau kita rasa macam sakit, macam COVID ni, sahabat, saya secara peribadi, jangan segan nak cakap ke orang. Kadang kita, Ustazah, saya segan, hari tu ada jiran saya tu, orang tahu dia positif COVID, semua orang tak nak kawan dengan dia. Itu minta maaf, orang almengongi je macam tu. Kan? Anak murid saya yang lama-lama fahamlah almengongi tu maksudnya apa. Dah tahu penyakit tu bukan kita nak, bukan kita menadah, datanglah pada aku COVID. Tak, Allah yang beri. Kenapa kita nak benci dengan orang yang kena COVID, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allah pelik sungguhlah kita. Kan, sebab Allah yang memilih, Allah yang berkehendak. Jadi kita jangan berjauh hati dengan segan nak cakap ke orang. Hubungi asatizah, orang-orang alim yang anda kenal. Tolong Ustaz doakan keluarga saya sekarang ni kena macam ni. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Ketahuilah, sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk mendatangkan suatu manfaat kepadamu, nescaya mereka tidak dapat melakukannya, kecuali jika Allah telah menetapkan untukmu. Kenapa Ustazah dia dapat rezeki macam tu? Kita ni pun berusaha sama juga tapi tak dapat. Cuba kita senyum, terima, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuba kita terima rezeki dia.
kita akan tenang hati. Mula-mula ni kita mungkin rezeki dia, ketak gigi kan, rezeki dia tu, ya Allah tambahkanlah lagi nikmatnya. Kita ketak-ketak gigi, geram. Orang lain yang dapat, bukan kita yang dapat kan. Tapi kau berlapang dada. Sebab Allah pilih, Allah hantarkan ke alamat yang tidak akan salah. Rezekinya Allah untuk setiap kita. Kita guna apa? JNT lah, guna pos laju lah, guna segala kan. Semalam dekat kejiranan saya pun ada orang masuk gambar makanan dalam grup. Siapa yang order ni? Saya tak order, orang ni silap hantar ni. Macam tu kan. Kadang-kadang lucu juga, nak tergelak kan sahabat-sahabat. Orang silap hantar. Kalau Allah tak pernah silap alamat untuk menghantar rezeki pada kita. Allahu Akbar sahabat-sahabat, tak pernah silap alamat. So hari ni giliran dia yang diberi rezeki begitu. Kita lapang dada, tumpang gembira. Allah sedang siapkan rezeki untuk kita. Percayalah. Sebab tu pagi-pagi Merdeka ni di Facebook saya tiru apa yang Ustaz dalam TV Al-Hijrah pagi tadi sebut. Kan Ustaz bercerita tentang syukur. Ustaz kata apa? Kita sangka baik dengan Allah. Secara tak sedar, Allah sedang menghantarkan rezeki yang baik-baik untuk kita. Tak semena-mena dengan kita sentiasa bersyukur. Sebab Allah yang jamin, la in syakartum la azidannakum. Dengan kita bersyukur tu Allah nak tambah nikmat kita. Nikmat ni ingat duit dalam bank je ke muslimat? Allah, kalau sianlah kalau manusia ni hidup fikir duit je. Wallahi saya tak faham kalau manusia putus hubungan sebab gaduh duit. Semua benda duit. Dia ingat semua benda duit. Rezeki ni bukan duit saja sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada banyak perkara yang kita nak dalam hidup. Tapi kesian kalau orang nampak duit je. Dia tak dapat gaji hujung bulan sebab dah kena berhenti kerja. Dia putus asa. Dia rasa aku tak boleh lah macam ni. Selama 40 tahun aku hidup ni, bos tu bayar gaji aku RM1,000 sebulan. Ni kalau dah kena buang kerja, aku takkan boleh kerja lain. Dia yang kata aku takkan boleh. Dia tak bangkit lagi mencari rezeki Allah daripada sumber yang lain. Dia kata takkan boleh. Bahaya. Syaitan tinggal nak tunggu tepuk tangan je. Inilah manusia yang berputus asa. Murkanya Allah berbanding rahmatnya Allah sangat jauh antara langit dan bumi. Murkanya Allah teramat sedikit, tapi rahmatnya Allah tersangat luas. Kenapa kita nak kejar yang sedikit tu? Allah murka dengan orang-orang yang putus asa. Tapi kita kejar rahmatnya Allah yang luas. Okey, kena buang kerja kat sini, cari kerja cara macam ni. Okey, tak dapat rezeki kat situ, kejar usaha lagi rezeki yang macam ni. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Ya, duit bukan segalanya. Please lah, bersihkan sikit otak kita ni. Memang nak pergi mana-mana pakai duit. Nak masuk jamban pun pakai duit. Ada kan Ibrahim bin Adham kata, Ibrahim bin Adham menangis ketika dia dihalau daripada tandas untuk dia bersihkan diri. Sebab penjaga tandas tu kata apa? Nak masuk tandas kena ada duit. Menangis dia, wahai Allah, nak masuk ke tempat najis pun kena bayar pakai modal. Ini kan lagi nak masuk ke tempat syurgamu. Nak masuk ke tempat najis pun kena keluar modal. Ini kan lagi nak masuk ke syurgamu. Faham tak maksudnya sahabat-sahabat? Ini orang yang gunakan akal dalam berfikir. Kita ni hari ni macam hebat sangat, tapi tak nak gunakan akal kita. Okey? Sebab tu bila kita ambil hadis-hadis Nabi macam ni, kita rasa lembut, sejuk hati kita. Dan sekiranya mereka berkumpul untuk dapat mendatangkan suatu mudarat kepadamu. Ustazah, ada orang dengki kat saya. Ustazah, saya dah kena buang kerja. Ustazah, mudarat apa saja mudarat sahabat-sahabat. Kita tahu ada si makcik-makcik batu api. Kau tahu tak, kau jangan ikut jalan tu. Ada orang nak pasang bubuh minyak. Kan dulu pernah ada satu isu kan. Ustazah, saya nak lalu mana lagi, risaulah. Rupanya kat jalan tu ada sindiket. Dia tabur minyak atas jalan. Lepas tu hujung jalan tu dah ada kereta tarik dah nak ambil nak ambil kereta kita, nanti dapat RM500 contoh. Sedikit rupanya ustazah. Bohonglah kalau kita dengar cerita-cerita macam ni, kita tak takut. Sedangkan itu laluan kita selalu sahabat-sahabat. Kalau kita ikutkan takut tu, bos telefon, apa kau dah seminggu tak kerja? Takutlah bos, kat situ ada orang bubuh ni minyak. Nanti kalau saya tergelincir macam mana? Kalau saya masuk dalam gaung macam mana? Aku dah seminggu datang kerja ikut jalan yang sama. 1000 kereta dah lalu, tak ada pun yang kena. Yang kau ni sampai tak datang kerja seminggu ni hanya takut dengan benda-benda yang tu. Sebab diancam dengan kemudaratan. Ni manusia pelik sahabat. Pelik. Belum benda berlaku lagi dah menjangka-jangka. Kalau aku kena, Kita dah belajar dalam la tahzan kan? Kita tak pegang esok kita. Semuanya di tangan Allah.
Apa pun mudarat nak berlaku yang orang plan untuk kita, sahabat-sahabat percayalah, nescaya mereka tidak dapat melakukannya kecuali jika Allah telah menetapkan untukmu. Maksud Amir Zaki kalau masih ada dalam talian, kenapa mak dan adik kita kena COVID? Walaupun kita dah patuh sungguh-sungguh, kerana Allah telah menetapkan untuknya. Allah ada perancangan yang baik untuknya. Minta maaf yang menonton ni mesti dah ada kehilangan orang tersayang asbab COVID. Alah, Ustazah cakap je macam tu. Tapi kenapa mak saya mati juga? Contoh. Sahabat, sebab Allah tahu dengan cara itulah baik untukmu. Nak baik apa Ustazah? Mak saya bukan boleh ganti dengan mak yang lain. Contoh kan, marah-marah sahabat. Baik itu bukan maksud diganti dengan mak yang baru. Kecuali pakmu kahwin lain lah kan sahabat-sahabat. Tak mungkin kalau dapat pun mak tiri baru takkan sama dengan mak kita. Takkan sama. Kita kena terima benda tu. Takkan sama. Tapi baik maksudnya apa? Mungkin Allah nak ringankan dosamu daripada menjadi anak derhaka. Bukankah dulu masa mak kamu ada, kamulah mulut yang paling menyakiti hati mak. Mak banyak kali menangis kerana kamu. Sekarang kamu banyak menangis rindukan mak kamu. Maka kamulah orang yang paling kerap mendoakan ibumu. Bukankah itu kebaikan di sisi Allah? Subhanallah, Allah merancang di luar kotak fikir kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan percayalah bila kita terima takdirnya Allah, one day kita akan thank you Allah. Terima kasih kerana kau buat macam tu. Tak ada lagi mulut kita ni sahabat-sahabat yang berkalau-kalau untuk Allah. Tak ada lagi. Ini pesan Nabi SAW. Kenapa yang mudarat takkan datang pada kita tanpa kehendaknya Allah? Yang baik takkan sampai pada kita tanpa kehendaknya Allah? Sebab penutup hadis ni menyatakan, pena telah diangkat dan lembaran telah mengering. Contoh kan, Ustazah ambil siapa besok saya ada nak bagi hadiah dekat penuntut Latahzan. 100 hadiah. Hadiah pulut dakap seorang sebiji. Contoh, Ustazah ni pulut dakap je tak? Saya tak ada, saya tak tahu pulut dakap ke apa, saya tak ada sahabat-sahabat. Saja je lah kan. Besok siapa datang kuliah Latahzan 100 pertama saya nak bagi 100 pulut dakap. Toeng ada depan pintu rumah. Contoh. Tiba-tiba besok Sani Saleh orang yang ke-101. Contoh, Ustazah saya nak pulut dakap yang Ustazah cakap semalam tu. Tak ada. Pena telah diangkat. Lembaran telah mengering. Maksud apa bahasa saya cakap Sani Saleh? Hang lambat sikit je. Kan? Aku tutup buku dah. Ibarat macam tu lah. Lepas tu orang lain yang 100 orang tu, Alhamdulillah, mujurlah aku dapat. Orang ke-100 tu lagi lah. Semalam kita tengok berita apa sahabat? Di PWTC tempat Ustazah cucuk vaksin tu, orang yang ke-1,000,000. Ustazah angkat-angkat kening dengan Ustaz. Wih bang, bestnya. Timbalan ketua pengarah nanti siapa yang cucuk dia tu, lepas tu duduk sebelah PM lagi, diraihkan atas stage lagi. Dia kata dia pun tak menjangka kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. So kita kata macam itulah. Boleh kita nak pergi tarik dia daripada pentas tu. Aku ni 1,000,001, patut aku pun boleh dapat. Kau dah kenapa? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Boy Rohayati, my favourite pulut-pulut tu. Jadi kita nak sebut, habis dah. Takdirnya Allah telah ditulis di Lauh Mahfuz saat kita dilahirkan. Sahabat-sahabat, hatta belum dilahirkan berada dalam rahim ibu, Allah telah tetapkan siapa jodohnya, siapa. Banyak orang tak faham sahabat-sahabat. Ustazah, kalau dah tetap tu, apa guna mak saya hari tu beria-ria pinangkan orang belakang rumah jadi isteri saya. Beria mak saya, kau tak payah lalu couple dengan tu. Mak dah ada calon dah. Calon ni solehah. Kenapa mak saya usaha nak cari solehah? Tak payah usahalah, Allah dah tetapkan dah untuk saya. Itu mazhab apa pula tu sahabat? Sebab Allah yang suruh kita berusaha dalam hidup. Kenapa Allah suruh kita berusaha mencari yang terbaik? Sebab usaha itu adalah pahala. Beriring dengan usaha pahala. Pahala ni tiket nak masuk ke syurga Allah, pakai pahala. Okey? Kalau kita tak payahlah cari isteri yang baik, yang ditetapkan itulah yang baik. Tak payahlah bekerja. Okey, tak payah bekerja. Sekejap lagi rezeki sampai ikut bawah pintu hang. Boleh macam tu? Taklah Ustazah, takkanlah rezeki nak berjalan sendiri, sebab tu saya kena kerja. Gitulah hidup ni. Kenapa kau bekerja? Nak dapat gaji hujung bulan.
Betulkan niat tu bukan untuk gaji hujung bulan saja, nak bawa nafkah yang halal dalam keluarga. Itu jadi yang ibadah. Jadi yang ibadah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong faham. Tu kena banyak lagi belajar, tak cukup dengan la tahzan semata. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Hadis lagi menyebutkan, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahawa semua nikmat atau musibah yang telah ditetapkan Allah bakal mengenaimu, pasti tidak akan meleset darimu. Allah, Allah, Allah. Sahabat, kalau dah Allah tetapkan. Saya teringat saya mengajar di pejabat kuliah Quran tengah hari waktu rehatnya muslimat. Kan tiba-tiba baru je lepas baca Fatihah, seorang ni kalut-kalut kemas barang. Lepas tu, Ustazah minta maaf Ustazah, saya dapat call ni Ustazah, saya nak kena pergi hospital. Kenapa? Lepas tu tak sempat lah nak jawab apa-apa. Besok tu, besok lah petang tu kami dapat berita. Rupanya yang dikalut-kalut tadi tu, dia dapat berita adik dia on the way pergi kerja. Adik dia ni on the way pergi kerja, baru habis bercuti menemankan isteri baru lepas bersalin. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. On the way pergi kerja, kereta kan kalau pagi-pagi sebelum PKP dulu kan bertali arus. Tapi kenapa dia aksiden, dihempap oleh lori yang bawa balak? Ketika orang lain lalu ni, tak hempap pun. Ketika adik dia ni lalu hempap, memang mati di tempat kejadian. Tapi kan kesan ilmu, sebab banyak kelas dah dia hadir dengan Ustazah Tadabbur Quran. Besok tu dia cakap, ya Allah Ustazah, memang sedih Ustazah, isteri dia baru lepas bersalin. Tapi bila saya fikir balik kan Ustazah, takkan berlaku satu perkara tanpa izinnya Allah. Kita dah banyak dah belajar kan Ustazah. Kenapa adik saya yang dipilih, orang depan dia, kiri kanan dia, belakang dia tu banyak yang lalu bertali arus. Kenapa kena ke adik dia? Jawapannya takdir. Jawapannya kehendak Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak boleh nak mengubah apa yang telah Allah tetapkan. Tak boleh nak mengubah. Setiap orang ada takdirnya. Ketahuilah bahawa semua nikmat atau musibah yang telah ditetapkan Allah bakal mengenaimu, pasti tidak akan meleset darimu. So dia sedih kehilangan adik iparnya dalam keadaan dalam pantang. Anak buahnya baru keluar melihat dunia. Masya Allah, dia dah ada plan. Saya fikir, saya kan tak ada keluarga, tak ada suami Ustazah. Saya nak bawa adik saya ni, adik ipar ni dengan anak buah saya ni jadi anak saya. Baru sehari, belum 24 jam dia dah plan nak bangkit dari kesedihan. Ini orang yang terima takdir Allah dan beriman sungguh-sungguh. Allah beri ni bukan sia-sia. Semoga syurga tempat adik saya kan Ustazah yang baik-baik di lisan. Sampai saya kata, Tuhan, patut Engkau beri ujian ni pada dia. Dia mampu. Aku ni yang cakap macam-macam, baca kitab La Tahzan ni, ya Allah, Engkau beri aku ujian dalam bentuk yang Engkau tahu aku mampu. Kalau aku jadi dia, adik aku dibegitukan, belum tentu lagi aku boleh sesabar dia. Anda nampak tak senario tu sahabat-sahabat? Okay? Lalu semua nikmat atau musibah yang telah ditetapkan Allah bakal meleset darimu, pasti tidak akan mengenaimu. Itu sebab Ustazah suruh amalkan dalam buku amalan harian ni, sahabat-sahabat, doa Abu Darda. Kita sangat, kalau Allah tak nak benda tu berlaku, takkan berlaku. Biar satu dunia ni berkomplot untuk menjatuhkan kita, kita takkan jatuh kalau Allah nak kita tetap di situ. Masya Allah, berkali-kali kita dengar ayat-ayat yang memahamkan kita tentang cerita ini dalam kitab La Tahzan. So please penuntut La Tahzan, beriman sungguh-sungguh dengan ayat Quran dan hadis Nabi yang sedemikian. Okey, Nabi cakap lagi, Jaffal qalam ya Abu Hurairah bima anta laqin. Wahai Abu Hurairah, apapun yang engkau temui, tinta yakni dakwat telah mengering. Maksudnya sahabat sama dengan hadis di atas tu. Allah telah siapkan untuk kamu, wahai Hamidah Sa'ad, apa takdirmu. Zainun Abdul Rahman, Kamkama, Aina Ismail Mazni Ahmad, Maimunah. Semua telah tercatat. Yang suami kita begitu, yang anak-anak kita begini, ada dalam takdirnya Allah. Tempuh, kita tak mungkin mampu mengubah orang lain, tapi kita tempuh dengan ubah diri kita menjadi hamba yang makin dekat dengan Allah. Subhanallah. Allahu Akbar, mukmin arifin. Semua buku-buku yang Ustazah share dalam kuliah-kuliah Ustazah dah pinkan. Cuba tengok
pin kat bawah tu. Ustazah Muzayyanah dah bagi nombor telefon untuk apa sahaja buku, bukan buku La Tahzan. Buku La Tahzan bukan tulisan Ustazah. Tapi nanti di sana anda akan dimaklumkan apa lagi buku-buku yang Ustazah Zai tulis. Buku amalan harian ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masya Allah, memang ramailah orang kata terima kasih Ustazah, banyaknya bagusnya isi amalan dalam buku ni. Simple-simple, wanita haid boleh bawa ke hulu ke hilir. Alhamdulillah. Baginda bersabda lagi, kita baca, ihris ala ma yanfa'uka wasta'ni billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu lakana kadha wa kadha walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Segeralah melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah bersikap lemah. Itu segera. Segera ni sahabat, bukan after 3 years. Oh wah, baru kita nak, yelah Ustazah saya redha. Mak saya dah 3 tahun meninggal. Takkan sekarang baru saya nak cakap saya redha Ustazah. Saya redha Kak Nur Azlina syukur. Saya redha Kak ke? Saya redha mak saya meninggal 3 tahun lepas. Sepatutnya redha tu ketika kita dapat berita mak meninggal. Sahabat, bukan maksud redha tu kita gelak ketawa dengan orang, meninggal dah, mak saya meninggal dah. Bukan gitu. Tapi ya Allah, kehendak Engkau ya Allah, kehendak Engkau. Kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Aku nak jumpa lagi dengan mak aku dalam syurga nanti ya Allah. Tolong bantu aku nak jadi orang baik, baik macam mak aku, bahkan lebih baik, supaya aku boleh mendoakan mak aku ya Allah. Ni air mata jatuh juga ni. Tapi insya-Allah lah kita tak tanpa pipi gitu. Kalau tanpa pipi masa tu tercabut tak lalat. Kan? Alhamdulillah sahabat masih wujud lagi tak lalat kat situ. Maknanya insya-Allah masa tu kita jadi orang yang sabar dengan musibah. Jika kamu ditimpa musibah, janganlah berkata, jika aku melakukan begini, tentu akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, apa yang telah ditakdirkan dan dikehendaki Allah pasti terjadi. Kan Allah suruh kita cakap, qadarullah wa ma syaa fa'al. Sahabat-sahabat, qadarullah wa ma syaa fa'al. Kan? Itulah dia, Masya Allah. Baru beli 4 buah buku Ustazah tapi belum sampai. InsyaAllah lepas ni boleh beramal. Okey, terima kasih yang dah menikmati amalan harian ni. Memanglah duk kata buku tu bagus, Masya Allah. Tapi tak bagus jugalah kalau letak je dalam almari lepas tu tak amal kan. Sekian dimaklumkan. Kitab gigi jadi mohon fahamlah. Jadi, apa yang telah ditakdirkan dan dikehendaki Allah pasti terjadi. Qadarullah. Sebab tu Ustazah Zai selalu sebut perkataan qadarullah. Siapa tadi? Amir Zaki. Maknya adiknya sedang positif COVID. Jawapannya qadarullah. Allah yang berkehendak. Sangka baik. Wa ma syaa fa'al. Maksudnya apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita tahan macam mana pun benda tu dah terjadi. So kita repair hati kita ni. Macam mana daripada kita berkeluh kesah, nak tukar jadi manusia yang betul-betul berserah kepada Allah. Okey. Dalam satu hadis lagi, la yaqdillah qada'an lil 'abdi illa kana khairan lahu. Allah tidak menetapkan qada' bagi seseorang hamba kecuali qada' itu baik bagi dirinya. Masya Allah. Malam tadi saya baca hadis ni saya menangis. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? La yaqdillah qada'u lil 'abdi illa kana khairan lahu. Kata Nabi, Allah berjanji takkan bagi sesuatu qada', ketetapan, ketentuan daripada Allah kecuali Allah tahu qada' itu baik bagi orang tu. Subhanallah sahabat. So apa sahaja yang kita diberi, apa sahaja oleh Allah, terimalah dulu bahawa Allah sedang menghantarkan sesuatu yang baik untuk kita. Sahabat kita Muna Muhammad masih ada. Ustazah, saya dah berapa tahun saya tak nampak pun baiknya. Contoh sahabat Muna Muhammad contoh. Percayalah, tunggulah kebaikan yang Allah sebut. Bahkan dalam tempoh beberapa tahun ni sebenarnya kita dah dapat pun kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita jadi orang yang tak bersyukur, kita memang dibutakan untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Baik apa Ustazah, orang lain ada suami, saya tak ada suami. Sahabat, cuba pandang berapa ramai orang yang bersuami tetapi disakiti oleh suami sendiri. Saat Allah ambil nyawa suami kita dalam keadaan dia suami yang baik, cuba dengar pesanan Buya Hamka kepada seorang presiden. Saat itu, bukan presiden tapi salah seorang menteri kabinet lah kalau kita sekarang ni. Bukan kabinet dapur tu, menteri kabinet yang baru dilantik. Kan? Jadi Buya Hamka dapat berita anak VIP tu
meninggal masa kecil tengah swimming dalam swimming pool lah. Rumah orang kaya ada swimming pool. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Buya Hamka mendatangi ziarah. Buya Hamka ni Masya Allah, Buya Hamka ni dipenjarakan oleh presiden tau sahabat. Tapi ketika presiden tu mati, orang datang. Buya, presiden mau Buya yang solat jenazah ke atasnya kalau dia meninggal dunia. Lalu Buya sarungkan dia punya baju, terus pergi. Untuk ke mana kamu? Kata isteri dan anak-anaknya. Masya Allah sahabat-sahabat, anaknya pelik. Dah dipenjarakan oleh presiden tu, tapi dia boleh bangkit. Ya, aku mau solatkan jenazah kepada orang itu. Kalau kita agaknya dah pijak lah. Engkau dulu yang buat aku masuk penjara, aku tak salah kan? Pijak jenazah orang tu. Dia jadi imam solat jenazah dalam keadaan yang sangat khusyuk. Bukan kita jumpa Rasul tau. Baru ulama hebat. Akhlaknya luar biasa. Kemudian bila dia bertemu dengan seorang VIP yang kehilangan anak, dia cakap macam mana? Syukur. Oh, berani dia cakap dekat VIP syukur. Padahal anak tu mati. Kalaulah orang tu tak sabar, mau dilempang Buya Hamka. Tapi Buya Hamka meneruskan katanya, syukur anakmu mati saat masih dibangga-banggakan olehmu. Anak kecil kan jadi mainan. Kita happy balik kerja penat-penat, main dengan anak kecil, hilang sekejap penat. Betul tak sahabat-sahabat? Jadi dia menangis melampau-lampau. Buya Hamka pujuk, syukur anakmu mati saat kamu bangga-banggakan, dia akan menantimu di pintu syurga. Bayangkan kalau si mati itu orang yang kita dah tak mampu-mampu lagi, dia ni menyusahkan aku. Kita pun tak dapat manfaat apa. Si mati itu pun tak akan dapat doa-doa kebaikan. Sebab dia mati saat kita dah tak mengharap dia sangat. Tapi orang yang kematian suami isteri saat sedang utuh kasih sayangnya, apa sahabat saya Ustaz Amran cakap? Kematian suami isteri. Ustaz Amran Bollywood, Ustaz Cik Amran. Berita kematian isteri itu Ustaz Azwan, suami saya antara orang yang pertama tahu. Menangis. Ustaz kuatkan volume suara telefon kan sahabat-sahabat. Saya dengar yang Ustaz kuatkan voice note, Ustaz kuatkan, Ustaz buka speaker, saya kat sebelah dalam kereta dengar, saya menangis walaupun bukan Ustaz Amran cakap dengan saya. Sebab apa Ustaz Amran cakap? Syekh, Allah ambil dah isteri anak. Dia isteri yang baik, Syekh. Dia isteri yang baik. Dia tak pernah menyusahkan anak, Syekh. Kita dengar, ya Allah, aku ni kalau aku mati, suami aku nak cakap macam tu tak? Ternyata suaminya sangat reda pada isteri yang meninggal tu sebab meninggalnya dalam keadaan dibangga-banggakan oleh sang suami. Dan selepas kematian kami sembang, sahabat-sahabat, Allah, apa kata Ustaz Amran? Ustazah, kita sibuk kan ceramah sana sini. Lepas tu Allah bagi PKP. Saya tak boleh ke sana sini. Saya memang jaga isteri saya dekat hospital. Ya Allah Ustazah, nikmatnya 3 bulan saya jaga dia dengan tangan saya sendiri. Rupanya hikmahnya Allah nak matikan dia Ustazah. Ustazah tahu, dulu-dulu saya sibuk ke sana sini ceramah. Jumpa orang ni bagi makan kambing, bagi ni. Lupa bini je kadang-kadang. Tengah seronok dengan dunia kita, kita lupa bini kat rumah. Tapi Ustazah tahu, saat isteri saya meninggal sekarang, saya tak ada satu saat yang saya tak ingat akan isteri saya. Faham tak sahabat-sahabat? Saya kata, ya Allah, cakap dengan Ustaz suami saya, ya Allah bang, deep. Terasa sangat. Dia kata setelah isterinya meninggal, tak ada satu saat yang dia tak ingat isteri dia. Dia pergi sana ingat isteri, dia nampak ni ingat isteri. Cepat bertindak. Dia bincang dengan anak-anak dia, baju-baju arwah dekat dalam almari ni, kita masuk dalam paper bag. Satu baju, satu tudung. Kalau ada yang rapat-rapat tu, satu handbag. Bukan ayah tak nak kenangan-kenangan mak ada dalam rumah ni. Tapi biar semuanya jadi kebaikan. Biar dipakai oleh kawan-kawannya yang sayang pada arwah mama. Biar dibawa solat, biar dibawa beribadah. Kita tinggalkan sikit saja. Maksudnya bertuahnya kita mati, ada orang yang setiap saat ingat kita lalu berdoa sentiasa. Ustazah, setiap ingat tu kan doa. Setiap ingatan tu doa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah dulu masa dia ada, waktu ni lah dia buat teh kat aku. Itu doa walaupun kita belum Allahumma ghafirlah. Sebab kita pernah buat baik kat dia masa kita hidup dulu. So, suara-suara yang macam ni buat kita berfikir, Tuhan, masa adanya di sisi aku ni, aku hargai tak?
Aku belajar tak daripada seseorang yang telah kehilangan betapa menyesalnya saat hidup tidak menghargai. Jadi Allah matikan orang yang kita sayang ni sahabat saat hati kita masih berbunga dengan dia. Itu bagus kerana kita akan ingat sentiasa. Kita tak nak dimatikan Allah dalam keadaan suami dah mula menyampah kat kita. Isteri dah menyampah, anak-anak dah bagus pun mati bapa aku ni. Tak nak macam tu. Sebab tak nak nanti dah mati, kuburnya panjang dengan lalang anak tak ziarah. Tapi orang yang rindu, sahabat-sahabat, sentiasa ada doa. Sentiasa ingat. Ziarah kubur membersihkan kubur. Subhanallah. Sebab tu yang kita kata bukan baik tu, package baik yang Allah sediakan dengan ganti suami baru on the dot, ganti mak baru on the dot, tak mungkin sama kalau datang ganti pun. Tapi maksudnya Allah angkat kita di sisi Allah sebagai hamba yang terbaik, yang sentiasa ingat untuk melakukan kebaikan. Anak-anak, ish kalau aku buat jahat ni, sian mak aku dalam kubur, terpalit sama ni. Anak-anak makin baik Ustazah lepas mak dia meninggal. Masya Allah, tabarakallah. Kita belajarlah sahabat-sahabat. Okey. Pernah sebuah pertanyaan tentang kemaksiatan dilontarkan kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Apakah maksiat itu bagi seorang hamba? Ini lagi ajaib sahabat. Dia menjawab. Syekhul Islam Ibn Taymiyah bertanya, apakah maksiat itu bagi seorang hamba? Dia menjawab, ya. Namun dengan syarat dia harus menyesali, bertaubat, beristighfar dan menghentikan. Okey kan? Dari tadi kita belajar semua yang berlaku tu atas kehendak Allah dan ada kebaikan di sisi Allah. So Syekhul Islam Ibn Taymiyah bertanya, apakah maksudnya berbuat maksiat itu juga adalah baik bagi seorang hamba? Ustazah, saya ni hisap dadah ni baik ni Ustazah. Kan apa yang berlaku ni semua baik di sisi Allah. Allah yang pilih saya hisap dadah ni. Contoh, ramai kan kita dengar, suka hati I lah, I nak jadi perempuan ke, walaupun ke I lelaki. Kan, biarlah I cari rezeki halal, I rasa nak debit je. Janganlah marah kat Ustazah buat macam ni sahabat. Jom belajar. Bukan Ustazah pandai-pandai. Kitab ni kata, dia menjawab, ya, maksiat yang dia buat itu pun atas izinnya Allah. Tapi adakah ia baik untuk pelaku maksiat? Ya, ia baik, namun dengan syarat dia harus menyesali, bertaubat, beristighfar dan menghentikan perbuatan itu. Menghentikan perbuatan itu. Anda tengok tak live Ustazah dengan Izzat? Izzat ni YouTuber hebat sekarang ni. Umur 22 tahun. Umur 13 tahun dah masuk ke Henry Geni School. Dah pernah masuk lokap. Umur 13 tahun hisap dadah. Umur 13 tahun keluar dari rumah. Umur 13 tahun dah pecah rumah. Apa kesalahan dia tak buat? Macam-macam kesalahan. Keluar masuk penjara. Lepas daripada Henry Geni tu. Tapi sahabat, dia dapat titik keinsafan. Sekarang dia menjadi orang hebat. Sekarang dia menjadi orang hebat. Dan dia melontarkan kata-kata nasihat. Antara live dia dengan saya baru ni, dia kata, tolong jangan isap dadah. Sesungguhnya dadah tu langsung tak sedap. Tapi setan je yang kata sedap. Rasalah, try lah. Saya kata, ya Allah, budak ni. Ustazah kata, anak anda Izzat, anda hebat. Kerana anda menasihat dengan hati. Masya Allah, ramai anak muda yang follow dia, sahabat-sahabat. Walaupun dulu dia melalui sisi gelap, dia bernasihat dengan hati. Mak ayah angkat saya bukan orang jahat. Tapi masa tu saya yang tidak menggunakan hidup saya untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Dia salahkan diri, dia salahkan. Maka maksiat yang dilakukan ketika itu memang baik di sisi Allah untuk twist dia 360 darjah menjadi hamba yang taat kepada Allah. Tapi kalau bermaksiat, buat lagi, wah aku lagi bermaksiat, lagi kaya, lagi bermaksiat, aku lagi tak ada orang kacau. Makin lupa, sahabat, maksiat itu sebenarnya istidraj. Menjadikan dia makin jauh dengan Allah walaupun dia nampak makin senang atas dunia. Itu sangat bahaya untuk akhirat dia. Faham sahabat-sahabat? Terakhir daripada surah, kita dah pukul berapa ni? Tak dah habis masa. Baqarah 216, saya habiskan.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Ni kira acak kali dah ustaz-ustazah kita bacakan. Padahal ia baik bagimu. Boleh jadi kita benci sesuatu. Aku tak suka mak aku kena COVID, aku tak suka. Mana ada orang suka? Padahal ia amat baik bagimu. Yakinlah sahabat. Baik tu adalah benda yang Allah nak datangkan. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Yes, aku dapat naik pangkat. Rupanya di sisi Allah benda tu buruk. Makin sombong kau sejak naik pangkat ni. Contoh Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi sahabat, jangan bersedih dengan setiap sesuatu kerana telah ada qada dan qadarnya. Pandang Allah. Segala sesuatu telah aku takdirkan. Silakan engkau mencela atau meninggalkan aku. Ini satu syair yang dibaca sahabat-sahabat di pihaknya Allah. Takdir akan terus berjalan. Allah tak kisah pun kau nak kecam Allah, kau tak nak beribadah, tak luak pun Allah tu tetap Allah. Takdir akan terus berjalan. Kita boleh ke kata, ya Allah engkau matikan mak aku tak nak sembah engkau dah. Kalau kita boleh mendengar suaranya Allah begini, segala sesuatu telah aku takdirkan, kata Allah. Silakan engkau mencela atau meninggalkan aku. Takdir akan terus berjalan. Sebagaimana jarum menusuki lubang jahitan. Selagi jahitan tak siap, jarum akan berjalan. Sakit, tapi mencantikkan bahan yang dijahit. Faham sahabat-sahabat? Semoga Allah ampun dosa-dosa kita. Semoga Allah redha akan kita tamat bab 41 tahniah. Esok kita akan sambung 42. Besok saya ada satu program di UTH University punya program besok. Jadi mungkin hampir ke tengah hari lah baru saya buatlah tahzan 11.30 atau 12. Tengok nanti memo yang akan di-share. Jangan bersedih. Setiap sesuatu telah ada qada dan qadarnya. Maafkan saya atas salah dan silap bicara. Saya hanya tukang membacakan kitab. Saya juga manusia biasa yang penuh dengan dhaif dan kejahilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi